Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi pelajar-pelajar. Hari ini kita akan sambung topik pada minggu lepas iaitu bab 9 bumi. Okey, jadi hari ini kita akan masuk unit 9.6 iaitu sumber bumi dan geologi gunaan. Okey, jadi ini adalah objektif pembelajaran kamu pada hari ini iaitu menerangkan mengenai air permukaan dan risikonya, menerangkan air bawah tanah dari segi kepentingan dan risikonya, berkomunikasi mengenai mineral ekonomi, menerangkan pembentukan petroleum dan arang batu, berkomunikasi mengenai hidroterma, menyelesaikan masalah kesan buruk daripada aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik kepada semua hidupan bumi. Seterusnya, pertama sekali kita akan belajar mengenai air permukaan dan risikonya. Jadi sebelum tu, apa itu air permukaan? Jadi air permukaan ini adalah air yang terkandung dalam ruang yang terdedah. Apa itu air permukaan? Contohnya adalah lautan, saliran sungai dan juga tasik. Jadi ketiga-tiga ini adalah contoh kepada air permukaan. Seterusnya. Tapi air permukaan ini menghadapi risiko. Apa yang risiko yang dihadapi oleh air permukaan? Pertama sekali kita akan tengok iaitu terdedah kepada pencemaran air. Dan kedua adalah air permukaan ini mudah terganggu oleh perubahan cuaca dan iklim. Contohnya, paras air tasik menurun pada musim kemarau akan menjejaskan bekalan air tawar. Macam kamu tengok gambar yang pertama ni, air permukaan seperti air lautan. Kalau kamu tengok dekat pantai highway kita ni kan, banyak sampah-sampah kan. Orang-orang selalu buang sampah rata-rata, termasuklah dekat sungai, dekat kita punya lautan. Jadi di situlah kita dapat lihat bahawa lautan kita ni terdedah kepada pencemaran air disebabkan oleh sikap manusia yang suka membuang sampah rata-rata. Seterusnya kita akan belajar tentang air bawah tanah dari segi kepentingan dan risikonya. Jadi sekarang cikgu akan ada tunjukkan satu gambar ni. Siapa tahu apa objek dalam gambar ni? Jadi siapa yang tidak tahu lagi apa objek dalam gambar ni? Cikgu nak bagi tahu dalam gambar ni adalah salah satu objek yang dipanggil perigi, di mana ia digunakan oleh manusia sebagai mata, sebagai sumber air. Di mana selalu digunakan oleh orang-orang zaman dahulu ya, di mana mereka tidak paip. Jadi untuk mendapatkan air yang bersih, mereka akan menggunakan perigi ini sebagai sumber air untuk memasak, untuk mandi, untuk membersihkan diri dan sebagainya. Jadi kalau kamu tengok gambar ni, ini ada menunjukkan dua orang kanak-kanak yang menggunakan air perigi untuk membersihkan diri. Jadi perigi yang tadi cikgu tunjukkan, ia adalah contoh air bawah tanah. Perigi itu adalah air bawah tanah ya. Jadi air bawah tanah ini atau aquifer adalah air yang bertakung di antara lapisan permukaan tanah dengan lapisan batuan yang tidak terlap air. Di mana air bawah tanah yang menerima tekanan dan suhu boleh melimpah ke permukaan tanah. Lokasi itu dikenali sebagai mata air. Tetapi air bawah tanah ni menghadapi risiko. Pertama sekali ialah air bawah tanah ni dia mudah tercemar oleh sisa-sisa organik dan racun daripada aktiviti manusia seperti pertanian dan perindustrian. Kalau kamu tengok
gambar dekat sini ni, kamu boleh tengok petani menyembur racun untuk tumbuhan, di mana racun tu mengandungi bahan kimia, dan apabila racun tu mengalir apabila racun kimia itu terserap ke tanah, ia akan mudah mencemarkan air bawah tanah. Okey, jadi sekarang yang ini pula gambar di mana sisa-sisa bahan daripada kilang, iaitu bahan kimia yang dialirkan daripada kilang-kilang perindustrian dan terus dialirkan ke lautan, ke tasik, ya, di mana ia boleh mencemarkan air di bawah tanah. Okey, seterusnya, air bawah tanah juga mengandungi mikroorganisma dan mineral yang boleh mengancam kesihatan manusia. Okey, jadi kalau kamu tengok kat gambar sini ni, banyak kan sampah sarap kan? Okey, jadi sampah sarap yang terkumpul dekat di lautan ni, dia mengandungi mikroorganisma, ya, yang boleh mengancam kesihatan manusia. Okey, seterusnya adalah kejadian tanah benam boleh berlaku sekiranya air di bawah tanah dikeluarkan dan meninggalkan rongga-rongga besar. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang mineral ekonomi. Okey, jadi apa itu mineral ekonomi? Mineral ekonomi ni adalah terdiri daripada mineral logam, mineral bukan logam dan mineral nadir bumi. Okey, seterusnya mineral ekonomi ini adalah bahan bukan organik yang wujud secara semula jadi pada kerak bumi. Okey, ketiga, mineral ekonomi mempunyai nilai ekonomi kerana digunakan oleh manusia dalam bidang perindustrian. Okey, jadi ini adalah contoh mineral logam yang terdapat di permukaan bumi kita, di dalam bumi kita, iaitu emas yang selalu digunakan oleh manusia untuk membuat perhiasan seperti gelang tangan, rantai anting-anting dan sebagainya. Kedua adalah perak, ketiga adalah kuprum, keempat adalah besi. Okey, di mana mineral logam ini mempunyai kelebihan dan kegunaannya tersendiri dalam bidang dalam bidang perindustrian yang dapat meningkatkan ekonomi negara kita. Jadi seterusnya mineral bukan logam. Okey, contoh mineral bukan logam ni dia berbeza dengan mineral logam. Okey, kalau mineral logam ni contohnya adalah batu permata yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk membuat batu permata, cincin, kan? Gunakan dalam perhiasan lah batu permata ni, ya. Dia berkilat, dia cantik. Okey, seterusnya batu kapur yang digunakan untuk membuat kapur ini untuk menulis papan hitam. Seterusnya tanah liat yang digunakan untuk membuat pasu bunga, dan keempat adalah bahan api fosil, contohnya arang batu. So ini adalah contoh mineral bukan logam. Seterusnya mineral nadir bumi seperti scandium dan lanthanum. Jadi untuk kamu belajar mengenai lebih lanjut tentang mineral logam, mineral bukan logam dan mineral nadir bumi ni, termasuklah fungsi-fungsinya, bahan kimianya, kamu akan belajar pada tingkatan, tak silap saya tingkatan 2 atau tingkatan 3 lah. Jadi kamu akan belajar lebih lanjut. Sekarang ni yang penting kamu hanya tahu apakah mineral ekonomi itu dan contoh-contohnya. Itu sahaja yang kamu perlu ingat, ya. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada pembentukan petroleum dan arang batu. Okey. Pembentukan arang batu bermula daripada tumbuhan yang mati secara semula jadi pada berjuta-juta tahun dahulu.
Jadi, selepas bertahun-tahun, sisa tumbuhan yang mati ini akan tertimbus di bawah lapisan enapan atau lumpur. Maksudnya, sisa tumbuhan ini akan tertimbuslah di bawah permukaan bumi ya. Okey, jadi di bawah tekanan dan haba yang tinggi, fosil tumbuhan bertukar dengan perlahan-lahan kepada arang batu di mana ia digunakan sehingga hari ini untuk proses pembakaran ya. Okey, seterusnya kita akan masuk ke jadi kelebihan hidroterma daripada prospek ekonomi ni cikgu mahu kamu buat peta minda dan tuliskan apakah kelebihan hidroterma daripada prospek ekonomi ya. Okey, jadi cikgu mahu kamu cari maklumat sendiri ya dan hantar pada cikgu nanti. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada kesan buruk daripada aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik kepada semua hidupan bumi. Okey, ini cuba kamu tengok dari dalam peta minda ni. Okey, yang warna kuning ni adalah contoh aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik. Okey, kalau kamu tengok ni adalah penyahutanan, okey, pertanian, penyemburan di mana penyemburan racun serangga digunakan untuk di dalam proses pertanian lah untuk mengawal perosak-perosak. Okey. Perindustrian, selalunya kilang-kilang akan membuang sisa toksik seperti bahan kimia ke dalam lautan dan ia akan mencemarkan air. Seterusnya, pembakaran terbuka biasa dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab untuk membuat pembangunan di kawasan-kawasan tertentu di mana mereka akan membakar hutan secara terbuka ya. Jadi daripada aktiviti manusia yang tidak dirancang ni, maka berlakunya beberapa fenomena alam yang akan membawa kepada kemudaratan bumi. Okey, contohnya kisan tanah, banjir kilat, yang ni banjir kilat ya. Okey, seterusnya kepupusan flora dan fauna ya. Contohnya adalah badak sumbu. Ini adalah salah satu fauna yang sudah kalau tak silap memang dah pupus sekarang daripada muka bumi ni. Seterusnya adalah pencemaran air, udara, terma dan bunyi dan seterusnya adalah pemanasan global yang boleh membawa kepada peleburan ais di kutub utara dan juga dapat meningkatkan paras air laut. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih pelajar.